Dan anda menyaksikan saya Hafiz Rosli dan juga Gigi Ahmad dalam Awani Pagi, di mana kita ingin memahami dan juga mendalami isu mengenai apakah kesan PKP ini kepada warga emas dari sudut psikologi mereka, dan bagaimana dengan keadaan berterusan dengan PKP ini. Terdapat had untuk aktiviti sosial mereka bertemu dengan keluarga maupun rakan-rakan, mungkin akan jejaskan kesihatan mental maupun fizikal mereka sendiri, Gigi. Dan siapa kita akan bawakan tetamu pada hari ini, Gigi? Ya, untuk bercakap mengenai perkara berkenaan yang mana ia sangat cukup penting ketika ini, kerana tahap psikologi banyak memainkan peranan dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan dalam masa yang sama berhadapan dengan pelaksanaan PKP yang menghalang kita bertemu keluarga kerana sekatan rentas negeri. Dan dengan itu kita nak bercakap dengan pakar sekretari dari UiTM Private Specialist Centre UPSC, Dr. Nurjanah Nasution Raduan. Selamat pagi, Doktor. Doktor, selamat pagi. Doktor, boleh dengar kami, Doktor? Ya, kita cubakan dapatkan Dr. Nurjanah mungkin seketika nanti, Gigi. Tapi Gigi, tadi isu tadi kita dah dengar bagaimana rungutan daripada warga emas sendiri yang kata mereka ini sukar untuk berjumpa dengan keluarga dan juga rakan-rakan dan juga membuat aktiviti-aktiviti sosial. Kita tahu, Gigi, ketika PKP ini, kalau kita lihat juga kepada bagaimana kelangsungan hidup warga emas ni, mereka kebanyakan berada di kampung-kampung dan anak-anak mereka kebanyakan tinggal di bandar maupun di ibu kota dan sebagainya. Jadi sukar untuk anak-anak mereka dan juga keluarga mereka ni berjumpa dengan ibu bapa mereka dan sebagainya, dan boleh juga ia berisiko untuk mendapat dari segi tekanan dan juga keburukan dan sebagainya. Dan isu ini yang kita akan memahami dalam Awani Pagi pada hari ini, di mana kita akan kupas mengenai isu psikologi. Bagaimana agaknya ibu bapa dan juga warga emas ini boleh keluar daripada kesihatan mental seperti kemurungan dan sebagainya. Apakah antara aktiviti-aktiviti yang mereka boleh lakukan dan sebagainya. Dan semestinya ia perlu mendapat perhatian daripada anak-anak ataupun kita sebagai anak-anak perlu juga menunjukkan bagaimana agaknya ibu bapa mereka boleh keluar daripada kepompong ataupun boleh keluar daripada isu yang membelenggu kesihatan mental ini, Gigi. Dan kalau kita ingat balik apa yang diperkatakan oleh warga emas yang kita temu bual tadi, mereka itu dari sekitar datang dari negeri Kelantan kan. Kalau kita tahu Kelantan ni jaraknya daripada Kuala Lumpur lebih kurang 7 hingga 8 jam, dan yang pastinya ia memberikan satu kerinduan yang amat besar kepada anak-anak untuk pulang ke Kelantan. Dan kita tahu pun setiap kali raya kadar yang pulang balik ke kampung adalah paling tinggi di Pantai Timur itu, dan pastinya PKP ini memberikan banyak kesan psikologi, dan itu yang sebenarnya yang mahu kita perbincangkan dan perkatakan mengenai perkara ini supaya anak-anak ataupun masyarakat setempat boleh mengambil inisiatif tertentu untuk membantu warga emas. Dan kita nak kembali kepada tetamu kita yang sudah pun ada di talian, Dr. Nurjanah Nasution Raduan, pakar sekretari dari UiTM Private Specialist Centre UPSC. Doktor, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum, Gigi. Waalaikumsalam. Doktor, terima kasih kerana sudi bersama Awani Pagi. Doktor, kalau kita lihat kan, pandemik COVID-19 memberi banyak impak psikologi kepada masyarakat, dan namun ada dalam masyarakat itu yang berisiko tinggi melalui impak psikologi. Mungkin doktor boleh bagi tahu siapa kumpulan-kumpulan yang lebih berisiko tinggi untuk melalui impak psikologi akibat pandemik COVID-19, dan apakah yang menyebabkan kumpulan ini berisiko tinggi? Okay, terima kasih Gigi atas undangan dan membincangkan topik yang jarang kita bincangkan di media sosial dan juga di TV ya. Jadi seperti yang kita tahu, statistik dari KKM sehingga 31 Januari, total case of COVID-19 di Malaysia sudah mencecah 214,000 secara keseluruhan. Dan dari statistik KKM juga kita dapati bahawa golongan warga emas berumur 60 tahun ke atas adalah kumpulan yang berisiko tinggi dalam jangkitan COVID, kerana kebanyakan mereka mempunyai penyakit kronik yang lain seperti darah tinggi, sakit jantung, kencing manis, dan sedikit sebanyak kita dapati ia memberi impak yang besar kepada psikologi golongan warga emas, kerana bukti kajian menunjukkan bukan sahaja risiko mendapat COVID, tetapi risiko mendapat komplikasi dari COVID juga adalah tinggi di kalangan warga emas. Ia juga menunjukkan
kadar kematian lebih tinggi dalam kumpulan ini, dan ini dapat secara tidak langsung menyebabkan golongan warga emas mempunyai lebih banyak rasa resah, gelisah dan takut, dan menyebabkan mereka lebih terasing atau mengasingkan diri untuk mengikut langkah pencegahan, iaitu penjarakan fizikal. Inilah yang membawa kepada impak psikologi kepada mereka, kerana seperti yang kita tahu, kumpulan warga emas kita kebanyakan mereka sangat aktif. Mereka selalu ke masjid, ke rumah ibadat, gereja, temple, banyak aktiviti volunteerism. So bila ada penularan COVID ni, impak psikologinya ialah warga emas kita senang untuk kesunyian dan kesepian. Jadi doktor, kita dah tahu kumpulan yang berisiko tinggi disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini adalah warga emas dari sudut kesihatan fizikal mereka boleh dijangkiti dan sebagainya. Namun juga mereka ni terdedah dengan risiko dari segi kesihatan mental dan kemurungan sebagai contohnya. Jadi mungkin doktor dapat detailkan lebih lanjut mengenai impak psikologi yang dilalui kumpulan warga emas waktu pandemik COVID-19 ini. Apa agaknya tanda-tanda ataupun kita boleh dapat saksikan dari segi bagaimana adanya perubahan sikap dan sebagainya, kita nak menentukan sama ada mereka ini berada dalam tahap tekanan atau kemurungan dan sebagainya. Thank you, Hafizi. Jadi antara impak psikologi secara generalnya yang kita dapati dalam kumpulan warga emas disebabkan penularan COVID ni adalah penting untuk kita fahami bahawa ibu bapa kita, pakcik-makcik kita mengalami kegelisahan, dan segelintir daripada mereka mungkin ada merasakan kemurungan akibat ketakutan dan kebimbangan yang dihasilkan daripada statistik wabak yang sedang berlaku. Dan kegelisahan dan keresahan atau kebimbangan ini sebenarnya dapat membawa kesan buruk juga kepada kesihatan, kerana ia boleh menyebabkan penyakit kronik itu menjadi makin teruk, seperti tekanan darah tinggi, kencing manis dan sebagainya boleh di-affect oleh kegelisahan inilah. Namun kita tahu bahawa golongan warga emas kita mempunyai daya tahan yang tinggi, kerana mereka sebenarnya mempunyai banyak pengalaman melalui kesusahan yang lebih besar daripada COVID sebenarnya, ya. Dan kita dapati bahawa faktor-faktor seperti ketahanan mental, pendidikan mereka serta sokongan sosial yang mereka ada dapat membantu untuk mencegah impak-impak psikologi ini. So, kita akan ceritakan lagi bagaimana kita dapat menguatkan daya tahan ini serta sokongan sosial. Selain daripada itu, tekanan yang mereka boleh lalui, antara tekanan-tekanan mereka boleh lalui ialah perubahan emosi seperti perasaan takut, marah, sedih, bimbang atau kecewa, kerana COVID ini masih masih merebak, masih spreading, dan mereka adalah golongan yang berisiko tinggi. Jadi kemungkinan akan ada rasa kecewa kerana tidak dapat membuat rutin harian mereka. Kadang-kadang tekanan juga boleh membuatkan ada perubahan selera makan, tenaga serta keinginan atau perubahan minat dalam perkara yang mereka selalunya seronok lakukan. Kesukaran menumpukan perhatian dan kadang-kadang mungkin rasa susah untuk membuat keputusan, gangguan dari segi tidur, reaksi fizikal yang lebih seperti sakit kepala yang kerap, sakit badan, masalah perut, gastrik dan ruam kulit lah, gatal-gatal. Antara tekanan yang boleh berlaku juga menyebabkan memburukkan lagi kesihatan kronik yang mereka sudah ada, memburukkan kesihatan mental kalau mereka memang melalui rawatan untuk kesihatan mental, dan segelintir kumpulan kemungkinan akan peningkatan dalam penggunaan tembakau, isap rokok atau alkohol atau bahan-bahan terlarang seperti dadah yang terlarang. Jadi itu antara perubahan yang mungkin warga emas boleh lalui apabila mereka melalui tekanan disebabkan oleh COVID-19 yang sedang bermula. Ya, Dr. Nurjannah, antara faktor lain juga adalah tak boleh sekatan rentas negeri itu, tak boleh kita merentas negeri dalam masa yang sama, seperti yang Dr. Nurjannah jelaskan, sokongan sosial itu, sokongan moral itu perlu diberikan. Dan kita lihat faktor kerinduan antara ibu bapa dan anak, mungkin kerinduan ibu bapa di kampung dengan cucu-cucu juga memainkan peranan penting, memberi kesan kepada psikologi warga emas ini. Dan bagaimana sebenarnya kita boleh membantu mereka. Mungkin seperti kami ini yang berada di bandar, nak balik ke kampung tak boleh sekatan negeri, hanya telefon saja menghubungkan silaturahim kami dengan ibu bapa di sana. Dan mungkin apa yang boleh Dr. Nurjannah
cadangkan komuniti setempat mungkin boleh lakukan apa? Doktor? Okay. Thank you Gigi. So actually kita semua ada peranan masing-masing. Jadi kita anak-anak ataupun saudara mara, jiran tetangga kepada golongan warga emas ya. Perkara pertama yang perlu kita jalankan ialah first and foremost kita selalu berhadapan dengan golongan warga emas, tak kira di kediaman ke atau dengan ibu bapa kita, kalau jauh mungkin dengan jiran tetangga. Jadi yang sangat penting ialah kita menjaga diri kita mengikut SOP yang telah disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu mengambil SOP washing hands, penjarakan fizikal, memakai pelitup muka dan menjalankan semua arahan yang telah kita beritahu. Jika kita duduk serumah dengan warga emas, lakukan semua langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan diri kita daripada dijangkiti. Kerana kita boleh menyebabkan risiko yang tinggi kepada golongan warga emas. Sekiranya kita memasak, mengendalikan atau merawat warga emas, sangat penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga agar bukan kita yang menyebabkan jangkitan itu kepada warga emas. Jadi kita semua bertanggungjawab untuk menurunkan angka COVID-19 dan kita semua bertanggungjawab untuk protect, melindungi golongan warga emas. Yang kedua, jika kita jauh dan tidak tinggal serumah, sentiasa berhubung dengan keluarga kita, ibu bapa kita. Sekarang ni dah banyak I think teknologi yang menyebabkan kita boleh rasa lebih dekat walaupun not physically, but kita lebih dekat dari segi perhubungan. Jadi kita boleh sentiasa berhubung dengan ahli keluarga, dengan rakan atau jiran, tetangga yang terdiri daripada kumpulan warga emas. Panggil atau bersembang melalui video call dengan mereka, sebab bila teks dekat WhatsApp kadang-kadang tak mudah dan bukanlah kaedah yang terbaik untuk berhubung dengan warga emas. Tanyakan apa yang mereka lakukan dalam jangka waktu yang terdekat, bagaimana rutin harian mereka jika ada perubahan yang menimbulkan tekanan ataupun ada perubahan dalam perasaan mereka. Kemungkinan ada juga kepentingannya kita beri ruang jika mereka ingin meluahkan perasaannya. So kadang-kadang orang muda ni mungkin we are always rush sebab kita kena buat kerja, kita work from home, kita ada anak-anak yang school from home. Tetapi golongan warga emas, mereka memerlukan sedikit masa untuk kita mendengar. So listening to them would be very helpful sebenarnya ya. And then kalau boleh kita ajarkan mereka menggunakan teknologi untuk berhubung. Tunjukkan kepada mereka cara berbual video dengan orang lain menggunakan smartphone atau tablet ya. Gunakan aplikasi yang senang untuk warga emas. Sekarang selalunya I think WhatsApp call yang senang, tapi ada banyak lagi apps lain ya. Galakkan rakan dan keluarga di luar rumah untuk menulis ya. Kalau adik-beradik mungkin kita take turn setiap hari siapa yang akan call parents kita. Kalau dalam apa-apa perkara harian, kita libatkan golongan warga emas dalam membuat keputusan, dapatkan nasihat mereka supaya kita appreciate, kita menghargai pengalaman dan kebijaksanaan mereka, ucapkan terima kasih kepada mereka dan kalau kita rindu kita call dan cakap kita rindu, and I think this is the best time kita actually tell them yang sebenarnya kita menghargai kehadiran mereka dalam hidup kita. Baik, Doktor, kita banyak lagi nak dapatkan perkongsian daripada Doktor mengenai psikologi dan impak COVID-19 ini kepada warga emas, tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Doktor kembali selepas ini. COVID-19 masih belum berakhir. Dalam kita berusaha memutuskan rantaian wabak ini, kita jangan terpedaya dengan virus maklumat palsu. Simak fakta melalui www.esraawani.com atau aplikasi Esra Awani. Teruskan berdisiplin, ratakan lengkungan pandemik ini. The third wave of COVID-19 has taken us by storm. There's no room to take anything lightly. Everyone must follow all the steps to stop the spread of COVID-19. Social distancing, face mask, follow these steps, this SOP with the utmost discipline. Together, we can flatten the curve. Perang COVID-19 tetap belum berakhir. Pastikan setiap langkah berjaga-jaga diamalkan, dari kebersihan tangan, pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal. Kesemuanya amat penting untuk pastikan pandemik ini dibendung.
Jadi warga emas ini terlalu masa singkat, terutama kalau kita pergi ke pasar macam tu, pasar dibuka sehingga jam 2 sahaja. Kadang-kadang warga Hamas ini dia tidak menepati masalah dari segi kadang-kadang warga Hamas ini dia tidak boleh driving, terpaksa kita kena mencari anak-anak yang boleh driving. Kalau kita pergi ke pasar, kadang-kadang jalan raya boleh jam macam tu. Jadi bila kita sampai ke pasar macam tu kan, masa sudah singkat bagi warga emas. Ini SOP PKP ini memang menyusahkan kepada rakyat macam kami sebagai warga emas. Kami sebagai warga emas ini kan bila mau pergi ke bank BSN, jam bank BSN ini buka pada jam 9. Lebih lagi kami dari jauh lah datang ke sana. Bank itu buka sampai ke bank sana sudah berbaris sudah yang panjang. Jadi itulah kami sampai di sana tuh mau ikut SOP lagi, sudahlah berbaris panjang, berdiri lagi sampai ke di luar itu tiada tempat duduk. Jadi itulah kami ini kan macam sebagai warga masih tidak tahan sudah tanpa berdiri. Itulah macam mana lagi kami mau ikut itu barisan dia. Baik, masih lagi membincangkan mengenai warga emas, terutama dari sudut psikologi mereka dan juga apakah cabaran yang dilalui mereka ketika pandemik ini. Dan tadi kita dah lihat nasib golongan warga emas di Sabah di mana rata-ratanya mahu sistem perbankan ditambah baik bagi memudahkan urusan melibatkan golongan itu. Dan apa yang dikatakan tadi lebih berceritakan apabila golongan tersebut ada yang terpaksa keluar rumah awal pagi dan beratur panjang untuk mendapatkan perkhidmatan terbabit. Itu dari segi cabaran-cabaran yang dihadapi mereka, dan saya kira cabaran-cabaran ini juga akan menyebabkan mereka ni ataupun akan juga menjejaskan daripada psikologi mereka sendiri. Dan kita nak teruskan kepada perbincangan kita mengenai apakah impak psikologi pandemik COVID-19 kepada warga emas ini. Dan kita bersama dengan pakar sekretari dari UiTM Private Specialist Center UPSC, Dr. Nurjanah Nasution Radwan di talian Skype ketika ini. Doktor, boleh dengar kami? Ya, saya. Baik, Doktor, teruskan kepada soalan saya. Dan kalau kita lihat, Doktor, dari segi kesihatan mental ataupun psikologi seseorang ini adalah depends juga ataupun bergantung kepada kecergasan ataupun kecergasan kita menjalankan aktiviti-aktiviti sihat dan sebagainya, rutin harian kita. Dan bagi doktor sendiri, kalau kita melihat kepada warga emas ni, bagaimana mereka ini boleh menjalankan gaya hidup yang sihat, seperti contohnya mungkin bersenam ataupun mungkin menjalankan aktiviti mengemas rumah dan sebagainya, ini mampu dapat mengurangkan risiko untuk menyebabkan ataupun menjejaskan dari sudut kesihatan mental ataupun psikologi mereka sendiri. Betul Hafizi, sebenarnya kecergasan fizikal mereka dalam golongan warga emas bukan sahaja membantu dalam ketahanan emosi dan psikologi warga emas, tapi juga memberi kekuatan kepada fungsi kognitif. Fungsi kognitif ini ialah secara senangnya kita selalunya related dengan memory, dengan lupa-lupa, masalah lupa-lupa atau dementia. Jadi kecergasan fizikal faktor yang sangat penting sebenarnya dalam golongan warga emas. Dan sebenarnya walaupun PKP, tak semestinya kecergasan fizikal itu hanyalah di luar rumah. Ya, di dalam rumah pun kita boleh buat pelbagai jenis kecergasan fizikal. Antaranya kalau kita menggunakan YouTube atau kita di TV, ada banyak exercise untuk warga emas di atas kerusi. Ya, sambil duduk boleh angkat turun kaki, angkat turun tangan, as simple as that kalau mereka susah untuk keluar rumah. Antara langkah-langkah sihat lain yang boleh dijalankan oleh golongan warga emas untuk mengatasi tekanan,
Termasuk yang pertamanya ialah cuba adakan waktu atau kita panggil switch off time ya, dari menonton, membaca atau mendengar berita, termasuk statistik di media sosial tentang COVID-19 adalah baik untuk mengetahui keadaan terkini. Of course, kita kena tahu what's the latest. Tetapi jika sentiasa kita mendengar tentang wabak akan menyebabkan gangguan perasaan, ketakutan, kegelisahan dan kebimbangan yang berterusan. Ya, jadi baiknya kalau kita dapat hadkan mendengar atau membaca berita tentang COVID kepada at least sekali sehari, ya. Setkan masa dalam sehari untuk macam saya cakaplah, switch off time daripada skrin telefon, TV, komputer dan apa-apa yang berkenaan internet atau connection supaya kita dapat melakukan aktiviti fizikal. Saya sebenarnya amat berbangga dengan golongan warga emas yang saya kenali kerana mereka sangat aktif dalam bercucuk tanam, ya, dalam membuat kerja-kerja rumah, kerja-kerja harian, ya. Jadi saya sebenarnya sangat impress dengan kebanyakan golongan warga emas. Cuma saya ingin menekankan bahawa apa-apa yang kumpulan warga emas sudah jalankan dalam rutin harian mereka dalam menjaga rumah dan bercucuk tanam, teruskan kerana itu adalah perkara yang baik. Nombor 2 ialah jaga kesihatan diri mereka. Dari segi makanan seimbang, bersenam, dapatkan tidur secukupnya dan juga teruskan rutin harian kalau boleh sama seperti sebelum COVID lah, yang dalam rumah. Selalunya aktiviti keagamaan yang dijalankan di masjid semua dah terpaksa diberhentikan sewaktu PKP. Jadi disarankan untuk mereka teruskan aktiviti keagamaan, spiritual yang selalu dijalankan, ya. Di rumah, menjalankan online class di rumah, dan ini adalah waktu yang baik untuk refleksi dan muhasabah tentang makna dan tujuan dalam hidup untuk golongan warga emas. Ya, Doktor, kalau kita lihat warga emas ni, dia tidak tertakluk hanya kepada golongan pesara saja. Ada golongan emas yang masih lagi menanggung keluarga, masih keluar bekerja. Dan kalau kita lihat golongan warga emas ini yang seperti temu bual sebentar tadi yang kami mainkan, mempunyai cabaran-cabaran tertentu kerana antaranya adalah mereka terpaksa pergi ke tempat bank misalnya, perlu bersesak beratur panjang di situ, padahal sedangkan mereka ini adalah golongan berisiko. Adakah cabaran-cabaran seperti ini perlu dilonggarkan sedikit untuk warga emas dan perlu diberi perhatian? Maksudnya institusi bank misalnya utamakan warga emas ni diberikan dahulu turn mereka untuk menjalankan apa-apa sahaja aktiviti atau urusan mereka di bank misalnya, Doktor. Ya, Gigi, it's a very soalan yang sangat baik, ya, kerana pada PKP yang pertama dulu mereka ada menjalankan waktu khas untuk golongan warga emas dan juga extended time yang saya tahu di shopping mall lah, di supermarket, kerana line yang sangat panjang. Jadi saya rasa ada baiknya jika institusi bank dapat memberi lorong khas untuk golongan warga emas. Selalunya kebanyakan bank ada priority lane untuk golongan warga emas, wanita mengandung, untuk menjalankan aktiviti yang mereka harus lakukan pada waktu tu, because mereka dah tak boleh nak avoid, they need to go to the bank, kan. Jadi ada baiknya kalau mereka mendapat golongan warga emas diberi satu priority lane, atau mungkin mereka boleh skip nombor, ya, seperti pendaftaran di hospital kerajaan. Selalunya golongan warga emas dan wanita yang mengandung, kita beri nombor khas apabila mereka mengambil nombor supaya mereka tidak payah beratur panjang. Saya rasa itu adalah perkara yang sangat wajar, terutamanya sewaktu PKP, kerana mereka adalah golongan berisiko tinggi untuk COVID-19 dan juga membuatkan mereka berdiri lama dan beratur lama boleh mengganggu emosi dan psikologi warga tua. Ya. Okey, baik, itu adalah antara cadangan yang baik sekali yang boleh kita ambil kira, kerana kita mementingkan kepada kesihatan mereka daripada kesihatan fizikal mereka, begitu juga dengan kesihatan mental mereka sendiri. Dan terima kasih kepada Dr. Nurjanah Nasution Radwan atas perkongsian sebentar tadi mengenai impak psikologi
warga emas kepada pandemik COVID-19 ini. Dan jadi kepada anda semua, ingat kita perlu selalu berkomunikasi dengan warga emas ataupun selalu berkomunikasi dengan ibu bapa kita dan sebagainya, dan selalu juga appreciate ataupun menghargai mereka supaya mereka tahu kita sebenarnya ada di samping mereka, Gigi. Ya, untuk komuniti setempat pula, tanya-tanya khabarlah warga emas di sekeliling anda, tapi perlu ikut SOP seperti yang Dr. Nurjannah katakan tadi. Itu sahaja perkongsian kita untuk jam ini. Dengan itu saya Gigi Ahmad. Saya Hafizul Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.